malang kita dan habislah masa depan kita. Kalau malam ini kita dengar hadis ni, kita percaya tak percaya, apatah lagi kita langsung tak percaya, susah menanti kita di depan sana nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sambung panjang lagi. Dia kata kalau sekiranya yang mati itu orang kafir, orang yang ingkar Allah, orang yang bantah Allah Subhanahu wa ta'ala, bila ditanya dia siapa Tuhan kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia siapa Nabi kamu, dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia apa agama kamu, dia kata aku tak tahu. Walaupun masa dia hidup di atas dunia, dia pernah dengar tentang Islam, dia pernah tahu semua benda-benda ni, tapi dia tidak memilih Islam sebagai agama dia. Di dalam kubur dia dah tak boleh jawab. Bila tanya dia kata la adri, aku tak tahu. Dia kata fayunadi munadin minas sama, maka berseru suara dari langit. Dia kata an kazab. Suara tu kata hamba aku ini bohong. Dia kata dia ni bohong. Bohong apa? Bohong bila dia kata la adri, dia kata aku tak tahu. Aku tak tahu kata Allah Tuhan aku tak tahu. Aku tak tahu kata Nabi Muhammad Nabi aku tak tahu. Aku tak tahu kata Islam agama aku tak tahu. Dia kata tak tahu itu bohong. Tuhan kata itu bohong. Sedangkan masa di atas dunia dulu, Allah dah bagi peluang kepada dia untuk dengar tentang kebenaran. Seduduk atas dunia dia dah dengar dah tentang Islam, apatah lagi dia dah pun jadi orang Islam, cuma dia tak praktis. Dia dah jadi orang Islam dah. Bahkan nak keluar main orang azan di telinga dia. Kecil-kecil mak dia hantar masuk kindergarten Islam, hantar masuk taski, hantar masuk pasti, hantar masuk semua jenis aulad hak Islam. Dia dah melalui proses itu semua. Lepas SPM dia masuk universiti, dia keluar universiti dengan flying colours, dengan cemerlang. Dia join satu corporate body, dia earn gaji sampai 25,000, 50,000, 60,000 sebulan. Tiba-tiba dia tinggal semua hak dia pernah lalui ni. Azan yang orang bang di telinga dia masa hari lahir dia tak peduli. Yang dia duk masuk mengaji, orang duk ajak dia tentang Quran, dia tak peduli. Dia ambil satu cara hidup yang konon-kononnya bagi dia inilah cara hidup orang-orang hebat, orang-orang moden akhir zaman. Lalu akhirnya dia terjerumus di dalam maksiat yang sangat menyesakkan nafasnya. Bila sampai di dalam kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala kata ini orang bohong. Dia bohong, dia tidak pernah dengar tentang Islam. Dia bohong, tidak pernah dengar nama Allah. Dia bohong, kata dia tak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia bohong tentang benda ni semua. Fa'afrishuhu minan nar, Tuhan kata bentangkan kapet daripada neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaikan kepada dia pakaian daripada api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatihi min harriha, start dah kubur dia dipenuhi kepanasan. Dah start dah daripada selesai ke bumi, selesai soal munkar dan nakir, kubur sudah tidak jadi tempat yang selesa bagi dia. Dah start dah kepanasan neraka itu, wasamumiha, dan kepanasan yang amat sangat sehingga kan panas ini umpama racun yang kena ke badan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Diperintahkan tanah kubur itu himpit dia, himpit sehingga sehingga berselisih tulang-tulang rusuk dia. Demikian dikenakan kepada orang-orang yang masa hidup atas dunia. Dia buat main-main dengan agama dia. Dia tak ambil serius dengan agama dia. Dia nak yang senang-senang saja dalam agama dia. Ini kesudahan dia. Kata hadis itu lagi, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuqayyidu lahu a'ma abkam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ni orang yang mati dalam keadaan derhaka Allah ini, Allah jadikan dia a'ma abkam, mata tengok tak nampak, telinga tak dengar apa-apa. Ma'ahu mirzabatun min hadid, bersama dengan jasad dia, mayat dia di dalam kubur itu, Allah letak satu mirzabah, hammer, martun, letak satu martun bersama dengan mayat dia. Yang martun itu dibuat daripada besi. Lau duriba biha jabal lasara turaba. Yang martun itu kalau sekiranya ambil pergi rembah bukit berderai jadi debu. Martun ni fa yadribuhu biha darbah, maka martun ini akan diguna untuk pukul mayat ini di dalam kubur. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib illa thaqalain. Tiap-tiap kali dia kena rembah dengan martun tu, berderai dia jadi debu, menjerit dia, jeritan dia ni didengar oleh seluruh pelosok alam daripada timur ke barat, illa thaqalain, melainkan jin dan manusia. Allah hijab, tak dengar bunyi dalam kubur, manusia tak dengar kerana dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa tu'adu fihi ruh. Selepas dah kena rembah dengan martun tu, berderai jadi debu, keriau, sakit sampai satu alam ini dengar, Allah kembalikan dia menjadi manusia. Allah kembalikan roh masuk balik dalam badan dia, dan dipukul lagi dan dipukul lagi dan dipukul lagi sehinggalah hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam ni hadis kita dengar, tuan-tuan. Adakah kita rasa Allah Subhanahu wa taala dia cipta kita, dia hantar Nabi mai bawa Islam mai dekat kita? Adakah Allah main-main dalam hal ini? Tanya. Allah cipta kita, dia hantar malaikat, dia hantar Nabi, Nabi terima wahyu melalui malaikat. Adakah Allah main-main dalam hal ni? Adakah soal beragama ini soal main-main? Suka-suka kita. Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak mau ambil, kita tak ambil. Adakah soal agama ni pilihan kita? Kalau kita rasa macam kita nak follow agama, kita boleh follow. Kalau kita rasa macam kita tak mau, kita boleh unfriend agama kita. Adakah kita rasa macam tu? Adakah Allah suruh kita taat semua perintah dia ni main-main? Tuhan main-main. Tuhan suruh, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Adakah kita ingat macam tu? Sehingga kan kita ambil mudah dengan soal agama ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kok mana cerita pun kita dah ada atas dunia ni. Tak boleh ghostan, tak boleh nak cup, tak boleh. Dah ada dah. Kita tak minta lahir di dunia ini, tapi Allah takdirkan kita lahir. Kita dengar pula ayat Quran ni, dia ada basyiran, dia ada nadhiran. Quran dan hadis Nabi ni dia ada dua. Dia ada benda-benda seronok, kita dengar cerita pasal syurga, cerita Allah Maha Pengampun, cerita Allah sayang kita, ada. Tapi kita jangan duk pi lorong tu saja. Kita kena tengok nadhiran. Kita kena tengok ayat-ayat ancaman yang menceritakan tentang apa yang akan kena kita kalau kita derhaka Allah. Kita kena dengar hadis Nabi yang menceritakan tentang azab yang cukup dahsyat duk tunggu di dalam kubur. Baru kita balance. Kita tak boleh ambil satu pattern saja. Duk ambil kata kita nak cakap agama dekat orang ni, mau cerita benda cantik-cantik, benda seronok-seronok aja. Jangan. Kerana Nabi dihantar mai basyiran wa nadhira. Nabi mai, dia bawa cerita-cerita gembira dan dia bawa berita-berita ancaman. Ada hari kuliah kita cerita pasal syurga dan nikmat di dalam dia. Ada hari kuliah akan mai cerita tentang azab yang disediakan daripada kubur sampai dalam neraka. Kita kena dengar semua, kita tidak boleh ambil satu dan tinggal yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kok mana pun kita ada dah atas dunia ni. Tuhan kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 34? Tuhan kata walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah sebut dalam ayat tu bagi setiap umat
ada ajal dia. Ajal maksud dia tempoh. Semua benda atas dunia ni ada expiry date. Bukan roti gardenia saja. Manusia pun ada expiry date dia. Kita akan expired satu hari. Expiry date kita ialah hari mati kita. Pastikan ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita balik menghadap dia, kita dalam keadaan ready untuk nak jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni macam-macam. Ada orang mati kerana kena kanser. Mati. Kanser dengan 1000 macam jenis dia. Tak pernah kita dengar. Kata Allah, sahabat kita kena kanser. Kanser apa? Kanser limfoma. Tak tahu apa. Oh, dia ni pun kena kanser. Kanser apa? Kanser prostat. Oh, dia ni kena kanser. Kanser apa? Kanser thyroid. Oh, dia ni kena kanser apa? Dia ni kena blood cancer. Kanser darah. Leukemia. Darah dia habis. Masuk habis. Dia ni kena apa? Dia ni kena lung cancer. Kanser paru-paru. Itu kanser saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak dia sembuh, dia baik, dia akan sembuh. Dia akan baik. Kok mana pun kanser adalah salah satu punca kematian. Ada orang mati kerana sakit yang macam-macam. Kena sakit jantung, mati. Heart disease dia panggil. Sakit jantung ni dengan macam-macam jenis. Ada orang mati kena high blood, hypertension. Duk elok-elok darah tembak naik, pum, kata putih orang sana, putih orang sini, jadi blood clot. Allahu akbar. Ada orang mati kena kidney failure. Buah pinggang dia failure, tak berfungsi. Ada orang mati kena stroke. Ada orang mati kena dengue. Ada orang mati kena COVID. Macam-macam asbab kematian manusia. Yang pentingnya apa dia? Manusia idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal dia, bila mai masa dia, dia tak akan ghostan, dia tak akan lewat walau 1 second, dia tak akan awai walaupun 1 second. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang Allah bagi dekat dia dalam hidup tak ada sakit. Kanser tak ada, darah tinggi, kencing manis tak ada, dia ni okey. Mati aksiden. Mati juga. Bawa kereta elok. Tak pernah dia jijak pedal dia lebih daripada 110. Trailer mai bantai kot belakang. Mati. Nak cerita kata mati ini satu benda yang hakikat. Ada orang mati naik motor. Duk naik motor ni 60 tahun naik motor. Duk lalu kot darat kot depan ini dah berpuluh tahun dah daripada tak ada lesen. Sampai lesen mati tak renew. Duk naik kot ni tak ada apa. Umur 65. Tiba-tiba tak ada siapa langgar dia. Dia apa benda tak tahu, terbabas jatuh parit mati. Sampai masa ada manusia mati, dia kata aku kereta aku tak mau beli, aku tak mau bawa, aku nak pergi mana-mana, aku telefon Grab mai ambil, nak pergi jauh aku naik Bahar Express. Mati aksiden Bahar Express. Ini kematian tuan-tuan yang kita duk tengok hari-hari. Ada orang mati, dia kata aku jenis jalan raya ni, aku memang aku tak percaya jalan raya ni. Kereta, motor, Bahar Express apa aku tak mau. Aku mana pun naik train. Train derail. Kereta api derail. Tergelincak daripada rel, tertomeh masuk di dalam tasik merah, terguling masuk dalam tu, mati. Ada orang mati kapal terbang, plane yang dia naik crash. Bukan nak pergi jauh pun, bukan nak pergi Istanbul, bukan nak pergi lapangan Heathrow, United Kingdom, no. Cuma naik daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur je. Nak pergi tengok anak duduk Kuala Lumpur, tapi anak kata ayah itu salah duduk naik kapal terbang. Naik kapal terbang yang sepatutnya turun di Kuala Lumpur, dia buat lajak pergi jatuh di Johor. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam benda duk elok-elok tak ada. Anak-anak kata ayah jomlah kita pergi bercuti di Phuket, kita pergi bercuti di Krabi, jom kita pergi jauh sikit apa semua. Kata jomlah ayah ni kita pakat-pakat nak pergi ramai, jom. Tak pernah pergi snorkeling, tak pernah snorkeling, drowning, lemah dah
dengan duk pakai life jacket, dengan apa tak terkalih kaki naik atas, kepala turun bawah, duk kuang-kuit nak bangun, tak, lemah, mati lemah. Tuan-tuan, kematian ni dia boleh mai kepada siapa sahaja dalam apa keadaan sekalipun. Kematian boleh mai. Dah tak ada dia mana pun tak mau pi, duduk di rumah apa semua, kenderaan tak mau naik, mana pun tak mau pi, berkelah apa ajak pi makan, semua tak mau. Pencuri mai pecah masuk rumah, tetak mati dalam rumah. Kematian ni dia ada banyak sebab yang boleh menyebabkan kematian. Kena bunuh, kena tikam, kena tetak, kena katuk, kena langgak, mati. Dan tengok seminggu dua ni, Allahu Akbar, laki bunuh bini buah dalam tong biru, laki cemburu marah kat bini pasal piduk bagi tetak, mati. Tuan-tuan, kematian ni kadang-kadang dia ada kut tepi kita tak tahu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu tuan-tuan. Kita ayah, kita mak, kita ada anak-anak, kita nanti jalan dulu. Dah, anak jalan dulu. Tak tahu. Siapa punya turn nak mai dulu, tak tahu. Semua ni rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita kena prepare. Nak mati bila, nak mati macam mana, itu Allah punya kerja. Kita prepare. Kita jaga apa yang patut kita jaga. Mati bila pun kita dalam keadaan ready untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena yakin bahawa soal dosa pahala itu benar. Kita kena yakin kita buat baik itu pahala. Kita kena yakin satu kebaikan kita buat, 10 Tuhan bagi. Kita kena yakin kita buat benda salah itu dosa. Kita kena yakin. Kita kena yakin kubur hak kita duk pergi tengok, duk tanam adik-beradik kita, kawan kita tu, di bawah tu cerita macam-macam. Dia ada satu alam yang dipanggil barzakh. Barzakh ni maksud dia apa tuan? Dinding. Itu maksud barzakh. Dinding. Dia mendindingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kubur itu awwalu manazilil akhirah. Nabi kata itu adalah rumah yang pertama untuk alam akhirat. Kita masuk aja dalam tu, terputih kita dengan dunia, terputih. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa lagi. Jaga, kita kena yakin bahawa ada mukar dan nakir nak tanya kita di dalam tu. Kita kena yakin bahawa itu benar. Kita kena yakin bahawa kubur boleh jadi tempat nikmat dan boleh jadi tempat azab. Kita kena yakin benda ni, kerana itu benar. Kita kena yakin kata last kali di sana esok ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin tentang benda ni. Kalau kita ada keyakinan tentang benda ni, insya-Allah kita jadi orang baik. Kita tak berani buat benda salah. Kita tak berani buat benda dosa. Kita tak berani makan rasuah. Kita tak berani tipu orang. Kita tak berani buat khianat kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal kita tahu semua benda Allah habaq dalam Quran, dalam hadis ini tidak lain melainkan benar belaka. Dan tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan asalah wa ma asaluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih hatta yarda anhu man hawluh, atau kama qal. Hadis itu hadis dengan isnad yang jayyid. Baik, kata Abi Ainabah Al-Khawlani, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Pasal apa Allah sayang dia? Pasal dia masa hidup atas dunia, dia duk cari jalan macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan, hari-hari fikir nak buat baik, hari-hari fikir nak lari daripada dosa, hari-hari fikir nak istighfar, nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni, Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia, Allah akan bagi dekat dia asalah, ain sin lam ta marbut. Allah akan bagi dekat dia asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya, wa ma asaluh ya Rasulullah?
Qal, Nabi kata, yaftahu lahu amalan salihan qabla mautih. Tuhan sayang dia sebelum dia mati. Kok manapun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal soleh. Kalau Tuhan sayang, syarat dia apa? Dia cari, dia nak improve, dia nak memperbaiki diri dia jadi orang yang baik. Allah sayang dekat dia, Allah akan buka dekat dia satu pintu, dia ada kesempatan. Itu yang kata asalah tu, kesempatan untuk buat bekai akhirat. Ada kesempatan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang hidup atas dunia ni tak dan kesempatan tu, tak ada kat dia. Dia tak sempat, sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan, nak mengaji tak dan, nak pergi bagi sedekah derma tak dan, nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan? Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Tuan-tuan, orang kata hang pakai jam mahal, jam murah, sama aja. Satu orang pergi beli jam. Tuan-tuan pernah dengar jam nama Patek Philippe. Kita ingat tuanku aja baru mahal, Patek baru mahal, jam Patek Philippe. Patek Philippe ni tuan-tuan pergi tengok di kedai jam ada jual. Takat-takat Komtar tak ada jual jam ni. Takat-takat Komtar tu ground floor tu ada kedai jam duk jual jam-jam mahal, Tag Heuer, Dunhill, Breitling. Tak ada jam ni, tak ada. Tuan-tuan kena pergi Star Hill tu, dekat Jalan Bukit Bintang tu. Kena naik kedai dia pun, kita pergi relin tengok guard main jeger lah. Dia tengok muka ni tak boleh beli ni, dia jeger. Tengok cari nama yang nama Patek ni. Patek ni tengok paling murah 85,000 tuan-tuan. Kalau pakai ketayat terjatuh, jalan terkejut. 85,000 jam apa? Jam 85,000 dengan jam yang pergi beli di Pasar Malam Batu Feringgi, RM25. 85,000 dengan RM25 tak ada beza kepada orang yang memakai dia. Orang yang memakai tu kalau dia pakai jam RM25, tapi dia satu orang yang very punctual, dia menepati masa, dia lebih bernilai daripada kawan yang pakai jam harga RM85,000 tapi time tak boleh pakai. Jam mahal, janji pukul 8, pukul 10 baru main. Buat apa? Jam RM25, janji pukul 8, 7.50 sampai. Ini kita mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesempatan ini, time ni kita yang manage. Kalau kita bagi priority untuk akhirat kita, kita ada time. Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhirkan hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time. Sedang-sedang sakit, sedang-sedang nak mati dah. Tak ada. Maka hadis yang kita baca ni, kata Abi Inabah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, dia bagi kesempatan dekat kita. Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa dia? Kata Nabi, hatta yarda anhu man hawluh. Sehingga kan hari mati dia, orang haduk ada keliling kelalang dia ni semua redha dengan dia. Redha. Sebut kata dia mati, orang rasa kehilangan. Sebut kata dia mati, orang rasa satu kerugian. Bila sebut kata dia mati, orang rasa macam tak ada orang macam dia ni selepas daripada ni. Orang rasa harga diri dia tu. Benda ni semua nanti mai anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita takut dengan apa yang kita dengar, kita takut dengan cerita azab kubur, kita takut dengan ngerinya suasana dalam kubur, amalkanlah benda yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata daripada hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah. Dengar baik-baik. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi SAW kata, siapa yang baca tabarakalladzi biyadihil mulk, surah apa? Surah Al-Mulk. Bila dia baca? Kulla lailah, every night. Every night.
Kok mana pun nak tidur, lah mudah aja tuan-tuan. Dalam kita punya smartphone pun ada Quran, buka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca sampai 30 ayat tu. Siapa yang baca ayat ni, 30 ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min azabil qabri. Allah akan lindung dia daripada kena azab kubur. Tuan-tuan, percaya tak apa yang Nabi kata? Kalau percaya jangan tinggal. Kalau percaya jangan tinggal. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Sahabat Nabi kata apa? Kami zaman Nabi dulu, kami yang hidup zaman Nabi dulu, surah Al-Mulk ini, tabarakallazi biyadihil mulk